لسان رطب بذكر منشغل بحمد وبشكر لا بحمد محصي ثناء ولا بشكر في عطاء حسب ذكري أن ينال من الرحيم رضا كم بذكر. Pada malam ni tuan-tuan, saya nak menyampaikan hajat saya lah tuan-tuan. Maknanya selepas pada ini malam Jumaat lah. Mungkin kita akan baca sedikit demi sedikit berkenaan dengan satu karangan kitab yang ditulis oleh Allamah Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said, iaitu kitabnya berkenaan dengan suratan yang mengandungi perbahasan zikir akan Allah Ta'ala dengan kuat. Jadi kitab ini tuan-tuan lama dah ditulis oleh Syekh Ahmad, tetapi kemudiannya ditahqiq kembali oleh Dr. Saidun, Dr. Mahmud Saidun Awang Usman. Jadi dalam kitab ini tuan-tuan bolehlah kita akan baca sedikit demi sedikit lah tuan-tuan. Maknanya dalam kitab ini, kalau kata kita tengoklah mukadimah yang disebut oleh Dr. Saidun, dikatakan bahawa Syekh Ahmad telah memperkatakan tentang hukum berzikir dengan suara nyaring, suara yang nyaring dan kuat, dengan cara mengadakan halaqah dan lingkaran menurut pandangan Islam. Jadi dalam penulisan kitab suratan ni terbahagi pada dua lah tuan-tuan. Yang pertama, bahagian pertama, dia dalam bentuk soalan. Dia yang menyoal, kemudian dia beri jawapan. Q&A lah tuan-tuan yang kata orang dulu-dulu tak reti benda-benda ni tuan-tuan. Orang dulu-dulu dah main dah benda ni lama dah tuan-tuan. Salah satu kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam pada menyoal, anak murid menyoal, tuan guru menjawab. Sebagaimana yang berlaku pada penceramah terkenal kita lah, Ustaz Azhairus tanya, jadi senang macam tu, apa nak ditanya jawab. Jadi dalam buku ni maknanya adalah jelas dengan cara ini dia mempermudahkan pembaca memahami persoalan zikir dengan suara yang nyaring, yang kuatlah, dan juga halaqah, zikir yang diadakan secara halaqah menurut pandangan Islam dan dapat menghapuskan kesangsian mereka jika ada. Jadi dia ada dua bahagian. Bahagian pertama gitu, soal kemudian jawab. Jadi saya akan baca bahagian yang pertama dahululah tuan-tuan nanti malam ni. Nanti janganlah kata boring pula, ustaz dan datang nak berzikir, ustaz nak juga bercakap. Bukan. Memanglah pada tiap-tiap hari Selasa kita ada kuliah. Tetapi yang ni, buku ni berkenaan dengan zikir, eloklah orang-orang yang datang ni tahu juga berkenaan dengan zikir. Kemudian bahagian yang kedua pula, beliau iaitu Syekh Ahmad telah memperturunkan fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami berhubung dengan persoalan ini di dalam nas asalnya. Kemudian beliau telah menterjemahkan fatwa tersebut dalam bahasa Melayu. Jadi dia ada dua bahagian lah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita tengok beberapa soalan yang pernah dikemukakan lah. Jadi kita tengok dalam kitab ni. Sikit lah tuan-tuan. Saya ambil masa tuan-tuan. Alhamdulillah Al-Aziz bisya'ni wa salatu wa salam ala man Bahrul alamin burhani wa ala alihi wa ashabihi mahtada bihadahum muhtadun alam. Amma ba'd, suratan ini adalah merupakan satu tulisan berhubung dengan perbincangan mengenai zikir Allah, iaitu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suara yang nyaring. Suara nyaring ni tuan-tuan, suara kuatlah. Perbincangan mengenai zikir di dalam tulisan ini akan dilakukan dengan cara mengemukakan soalan dan memberi jawapannya. Jadi bahagian pertama, soalan yang pertama, berapa bahagian kelakuan cara berzikir kepada Allah Ta'ala? Jadi jawapannya, kelakuan cara-cara berzikir kepada Allah terbahagi kepada 3. Yang pertama, kemudian soalan yang kedua,
Jelaskan 3 bahagian tersebut. Lupa nak ada soalan ni tuan-tuan kita nak bagi jawapan. Jadi jawapan 3 bahagian tersebut ialah yang pertama berzikir dengan hati. Kemudian berzikir dengan lidah. Kemudian berzikir kedua-duanya serentak. Jadi malam ni tuan-tuan, mana nak jalan ni dulu. Jadi inilah jawapan yang kita nak beri. Jadi soalan lagi, dari ketiga bahagian ini, manakah yang terlebih afdal? Jadi jawapan yang dikemukakan yang terlebih afdal ialah yang ketiga, iaitu berzikir dengan hati dan lidah serentak. Jadi soalan kenapa dikatakan berzikir dengan kedua-duanya? Iaitu serentak hati dan lidah ini terlebih afdal. Jadi jawapannya kerana beramal dengan 2 anggota. Dia kata, kalau kata tanya yang mana lebih afdal? Pakai dua-dua, hati dengan lidah. Pasal apa? Pasal kita pakai 2 anggota, iaitu yang pertama hati dan lidah. 2 anggota kita jalan masa tu tuan-tuan. Iaitu pada satu masa di dalam satu ibadah adalah yang terlebih afdal. Jadi soalan dia tanya lepas pada itu, mana pula yang terlebih afdal? Maksudnya lepas pada berzikir dengan lidah dan hati, mana pula yang lebih afdal selepas itu? Jadi yang afdal selepas bahagian yang ketiga tadi ataupun yang serentak ni tadi, iaitu berzikir dengan hati. Tadi kan dia tanya, yang pertama zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan lidah, yang ketiga zikir dengan kedua-duanya, lidah dengan hati. Kalau tuan-tuan ingatlah tuan-tuan masa time kita sebut berkenaan dengan zikir ni selalunya dipesan maknanya dalam pada kita berzikir dalam masa yang sama kita ingatlah mana-mana ayat Al-Quran yang boleh menguatkan ingatan kita lah untuk beramal. Kadang-kadang ada orang dia lebih suka mengingatkan sifat-sifat Allah yang menguatkan lagi ingatan dia kepada Allah. Ulang. Kalau kata tanya zikir, terutamanya zikir-zikir yang berkenaan dengan zikir Allah, dan selalunya kan ada orang tak setuju. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita niatkan lepas Allah tu, hati kita sebut salah satu daripada sifat Allah tadi. Contohnya Allahu Akbar kan. Kita tak adalah sebut Allahu Akbar kan tak sama pula zikir kita dengan orang yang baca makna benda tu dalam hati dah. Kita ingat dalam hati. Bahawa Allah itu Allah yang paling besar. Ada orang dia nak mengingatkan mana-mana ayat. Contohnya wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah dengan Allah, zikirlah ataupun ingatlah Allah banyak-banyak, mudah-mudahan berjaya. Ada orang nak macam tu. Jadi tengok tuan-tuan maknanya kenapa pula berzikir dengan hati ni dikatakan terafdal, afdal. Maknanya lepas pada berzikir dengan lidah dan hati, maknanya hati ni pula afdal. Kerana dengan cara berzikir dengan hati ini akan menyebabkan terselamat daripada riak. Riak ni maknanya bukan tujuan untuk Allah, ibadah yang bukan tujuan untuk Allah, tetapi nak tunjuk kepada orang lain aku sedang berzikir, aku sedang beribadah. Maknanya tak ikhlas lah mudah cakap. Tunjuk. Dan satu lagi, jauh daripada sum'ah. Sum'ah ni maksudnya mencari kemasyhuran. Suka buat sesuatu yang baik, mudah-mudahan orang akan sebut-sebut kebaikan yang dilakukan oleh kita. Itu sum'ah lah, makna nak cari apa, glamour lah, glamour. Sekarang ni kadang-kadang kita tak perasan dalam Facebook pun sebenarnya kita cek glamour tuan. Cerita satu-satu kebaikan kita. Kemudian nak suruh apa, nak tengok berapa orang like. Like aja kot. Kita pakai Facebook tuan-tuan
Budak-budak sekarang pakai IG, kita pun tak tahu yang pakai TikTok kita pun tak tahu tak apa lagi ilmu pakai kan. Jadi maknanya lepas pada ni kita pun tak tahu apa lagi aplikasi-aplikasi yang mungkin datanglah kepada generasi Z. Saya dulu dia kata generasi X kan. Maknanya antara komputer dengan tak, yang bawah lagi saya lebih parah lah tuan-tuan. Itu sebab bila tahun 80-an ni kita masuk pojok ramai nak pencen menyampah dengan apa? Menyampah dengan komputer. Tak nak belajar. Jadi daripada buang masa dia kata dia berhenti lah Ustaz. Zaman dah sampai dah nak ke masjid, tiba dah nak kena belajar benda macam ni. Betul lah, ada orang positif je tu. Tak mau belajar lah benda-benda macam ni. Jadi setakat itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan sambung sikit. Kalau siapa ada buku ni, buku suratan ni bawa lah. Kalau kata saya ada masa nanti, saya akan rumikan lah. Kalau saya ada masa lah. Kalau saya tak sempat, maknanya tuan-tuan bawa lah. Nanti kita baca sikit-sikit berkenaan dengan kitab suratan. Berkenaan dengan zikir tuan-tuan. Mudah-mudahan menguatkan lagi niat kita untuk berzikir dengan kefahaman yang baik insyaAllah. Jadi tuan-tuan, malam ni insyaAllah seperti biasa kita akan laksanakan bacaan Yasin tuan-tuan. Kemudian barulah kita zikir 15 insyaAllah. Bizikrillah jalla fi'ulah nahya binur